Kita semua macam dah tahu kan apa itu kitar semula. Tapi betul ke kita faham sepenuhnya? Dalam beberapa minit ni, kita akan bongkar segalanya tentang kitar semula. Dari tong sampah kat rumah kita sampailah ke strategi-strategi paling canggih di seluruh dunia. Jom kita mulakan. Okey, untuk mudahkan kita faham, jom tengok peta minda ni. Anggap je ni macam GPS kita untuk perbincangan hari ni. Kita akan mula dengan definisi, kenapa ia penting dan macam mana ia dilaksanakan di seluruh dunia. Inilah plan tindakan kita. Okey, pertama sekali, jom kita pastikan kita betul-betul faham perkara yang paling asas. Apa sebenarnya maksud kitar semula ni? Senang cerita, kitar semula ni macam bagi nyawa kedua pada barang-barang yang kita dah nak buang. Ia tentang proses mengubah sesuatu. Kita ambil bahan yang kita anggap sampah, macam botol plastik, surat khabar lama, tin minuman, kita kumpul dan asingkan, lepas tu kita proses untuk jadikan produk baru. Pendek kata, ia menukar sisa menjadi sesuatu yang bernilai. Okey, kita dah jelas maksudnya. Tapi, kenapa benda ni penting sangat? Kenapa kita kena susah-susah buat semua ni? Jom kita tengok. Yang pertama ni mungkin ramai tak sangka. Sebenarnya, kita semula ni boleh buat duit. Bahan-bahan yang kita buang tu ada nilai tau. Dan ia mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Daripada orang yang mengutip, mengasingkan, sampailah ke kilang yang memproses semula bahan-bahan tu. Kedua, dan yang ni memang kita selalu dengar, ia bantu selamatkan planet kita. Macam mana? Senang je. Setiap kali kita kitar semula satu botol atau sekeping kertas, maksudnya kita tak perlu dah nak tebang pokok baru atau kurit bumi untuk cari bahan mentah baru. Ia secara langsung kurangkan tekanan pada sumber alam kita yang makin terhad ni. Yang ketiga ni pula, kesannya kita boleh nampak dan rasa sendiri, hari-hari. Bila kita kitar semula, persekitaran kita jadi lebih bersih. Kan best bila tengok taman tak ada sampah berselerak, longkang tak tersumbat. Secara tak langsung, kualiti hidup kita pun jadi lebih baik. Dan bila dah bersih, logiknya pencemaran pun kuranglah kan? Sampah tak adalah terbiar melimpah kat tapak pelupusan atau lagi teruk masuk dalam sungai dan laut kita. Inilah salah satu cara paling berkesan untuk kita lawan pencemaran tanah dan air. Dan yang terakhir, tapi boleh jadi yang paling-paling penting untuk masa depan kita, kitar semula ni sebenarnya lawan perubahan iklim. Serius, sebabnya nak buat barang dari bahan kitar semula, guna tenaga yang jauh lebih sikit berbanding guna bahan mentah. Kurang guna tenaga, kuranglah pembakaran bahan api dan kuranglah pelepasan karbon. Jadi ingat tahu, setiap kali anda kitar semula, anda sebenarnya sedang ambil satu tindakan untuk iklim kita. Baiklah, itu semua cerita besar pasal kitar semula. Sekarang, jom kita zoom in sikit. Macam mana pula ceritanya kat negara kita, kat Malaysia? Dekat Malaysia, usaha kita banyak tertumpu pada beberapa strategi utama. Asasnya, mestilah amalan 3R yang kita semua dah biasa dengar. Reduce, reuse, recycle. Kurangkan, guna semula dan kitar semula. Dan untuk pastikan benda ni jadi, ada undang-undang pengasingan sisa di punca. Maksudnya, kita kat rumah kena tolong asingkan siap-siap. Lepas tu, ada lagi kempen sokongan macam Hari Tanpa Beg Plastik untuk kurangkan penggunaan plastik. Okey, dari Malaysia, jom kita terbang sekejap. Kita pergi tengok macam mana negara-negara lain kat dunia ni uruskan isu yang sama. Mungkin kita boleh dapat idea baru. Yang menariknya kat sini, setiap negara ada cara tersendiri. Cuba tengok Denmark. Dia guna sistem deposit. Awak bayar lebih sikit untuk botol, lepas tu bila pulangkan, dapat balik duit tu. Bijak kan? Kalau kat Jerman pula, syarikat yang hasilkan produk tu yang kena bayar untuk kitar semula pembungkusannya. Lain macam, Sweden lagilah. Sampah pun boleh jadi sumber tenaga untuk panaskan rumah. Dan di Taiwan, mereka ada program 4-dalam-1 yang libatkan semua orang dari komuniti sampailah ke kerajaan. Nampak tak? Banyak cara kreatif rupanya. Tak ada satu cara je yang betul. Kita dah cover banyak benda. Dari maksud asas kita semula, kenapa ia penting, apa yang kita buat di Malaysia, sampailah ke idea-idea hebat dari seluruh dunia. Jadi, lepas ni nak buat apa? Inilah soalan paling penting untuk kita fikirkan. Dah tengok macam-macam cara ni, dari sistem duit kat Denmark sampai ke kerjasama komuniti kat Taiwan. Mana satu yang paling sesuai untuk masa depan kita? Tapi kan, yang lagi penting, apa yang kita sebagai seorang individu boleh mula buat hari ini? Mungkin jawapannya bukan satu cara yang besar, tapi ia bermula dengan satu pilihan kecil yang kita buat setiap hari.